العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pengurusi JPKK sebagai pemimpin peringkat kampung dalam merancang menggunakan sumber yang ada, menyatu padukan penduduk serta membina kehidupan untuk memastikan bahawa kampung kita bukan saja mempunyai kemajuan tetapi juga mempunyai perpaduan, kerjasama dan suasana yang baik untuk masyarakat dan penduduk-penduduk kampung. Inilah tujuan kerajaan melantik tuan-tuan sebagai pengerusi JPKK, iaitu untuk menjadi pemimpin di kampung. Tanggungjawab itu adalah besar kerana terletak di bahu kita ialah amanah yang diberi oleh kerajaan untuk mengurus urusan di kampung. Bukan sahaja kita memikirkan tentang projek-projek kecil ataupun projek-projek pembangunan untuk kampung kita, tetapi yang paling penting ialah mewujudkan satu suasana yang baik di kampung masing-masing. Maknanya tugas kita amat besar sekali, bukan tertumpu kepada pelaksanaan proyek-proyek kecil di kampung kita, tetapi ialah untuk memastikan kampung kita sentiasa bersatu padu, aman damai, mempunyai suasana yang harmoni di kalangan masyarakat kampung dan juga keluarga. Inilah tujuan utama pengerusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Maknanya tuan-tuan dipilih oleh kerajaan melaksanakan tugas ini, dan saya berharap tugas ini mestilah dipikul dengan baik, bukan untuk melakukan sesuatu yang boleh memecah belahkan perpaduan di kampung masing-masing. Tetapi pada hari ini kita sudah diberi kelonggaran oleh kerajaan untuk mengadakan program seumpama ini dengan mematuhi SOP yang ketat. Tetapi apabila kita membentuk kerajaan, negara kita termasuk negeri kita sudah dilanda pandemik COVID-19. Saya sendiri mendapat COVID-19 ini. Saya tidak berfungsi menjadi ketua menteri selama hampir 1 bulan. 2 minggu saya di hospital mengalami jangkitan COVID ini di tahap keempat. Sikit lagi naik tahap 5. Kalau dia pergi 5, mungkin Haji Ji sudah tidak ada di atas pentas ini. Inilah cabaran yang saya hadapi. Selepas 2 minggu, saya juga berada di rumah selama 2 minggu. Tidak boleh jumpa orang kerana COVID. Tidak ada fungsi sebagai ketua menteri selama 1 bulan. Inilah cabaran besar yang saya alami dan cabaran kerajaan negeri yang baru dibentuk. Sehingga sekarang pun setelah 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan sudah kita menjadi kerajaan, masih kita menghadapi pandemik COVID-19. Kita belum boleh bebas melakukan yang kita mahu, mengadakan aktiviti-aktiviti, program-program rasmi kerajaan ataupun mengadakan keramaian-keramaian besar. Kita masih tidak boleh dibenarkan. Ini satu cabaran yang paling besar. Belum pernah dalam sejarah negara negeri Sabah orang lain menjadi ketua menteri, membentuk kerajaan,
mereka sudah boleh memulakan apa program untuk rakyat. Tidak boleh tidak, kita akan bergerak secara bebas untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah kita rancangkan. Banyak program-program pemulihan ekonomi sedia untuk kita laksanakan. Saya akan mengambil satu masa nanti untuk menerangkan kepada rakyat kita di sana apakah perancangan-perancangan ataupun proyek-proyek pembangunan yang berimpak tinggi yang akan kita laksanakan. InsyaAllah, jika sekiranya keadaan mengizinkan, negeri Sabah akan beralih ke fasa endemik seperti mana juga negeri-negeri lain, maka kita akan gerakkan seluruh jentera kerajaan ini untuk berkhidmat kepada rakyat, supaya rakyat dapat menikmati nikmat pembangunan dasar yang telah kita rancangkan. Kita mesti bersatu hati, jangan jadi pemimpin buat kacau, memecah belahkan keadaan di kampung-kampung. Ada begini, macam mana kita jadi pemimpin kalau cucuk sana, cucuk sini, cakap sana, cakap belakang? Itu bukan pemimpin. Tolong saya, jangan kasih stres kepala saya. Kalau Sulaman ini, Tuaran ini aman damai dengan keadaan, saya bangga. Saya dapat bagi perhatian kepada negeri Sabah, daerah-daerah yang lain. Karena itu saya jarang sudah datang ke Tuaran kerana tanggung jawab saya cukup besar. Dulu jadi menteri, saya boleh duduk di kedai kopi, ada di rumah setiap masa apa semua. Sekarang Tuhan saya yang tahu, bukan senang menjadi ketua, tetapi untung juga Tuaran pertama kali, terutama dari Sulaman, menjadi ketua. Saya pun tidak pernah mimpi jadi ketua menteri. Tidak terlintas dalam kepala otak saya jadi ketua menteri. Tetapi ini semua ketentuan Tuhan. Banyak lagi orang yang mungkin lebih pandai, lebih hebat, tetapi tidak jadi ketua menteri. Ini satu tanggung jawab yang besar yang saya kena pikul. Syukurlah dengan pengalaman yang begitu lama menjadi wakil rakyat. Saya ingat saya lah paling lama ni di Sabah yang masih lagi berkhidmat, 30 tahun lebih. Terima kasihlah kepada rakyat kita di Sulaman ini selama ini yang telah menyokong saya. Sekarang kita sudah bagi Sulaman dan juga Pantai Dalit. Pantai Dalit tempat Jasni, saya jaga 30 tahun Jasni. Sudah bagi pun kita kena jaga, bukan saja Pantai Dalit, tetapi sebagai ketua menteri wakil daripada Tuaran, saya kena jaga juga Tamparuli dan Kiulu dan seluruh negeri Sabah sebagai seorang ketua menteri. Inilah cabaran dan tanggung jawab saya, bukan kicik. Jadi kami itu, walaupun kita berbilang bangsa itu tapi inilah keadaan kita. Kita diberi amanah tanggung jawab. Kalau kamu di sini semua menjalankan tugas baik-baik, saya pun senang hati buat kerja di peringkat negeri. Kalau di Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli berantakan di sini, saya pun susah hati.
Tiada lagi masa saya di peringkat negeri mengurus kamu saya di sini. Jadi kamu tolong saya atur bagus-bagus tadbir kawasan ini, Tuaran ini. InsyaAllah Tuaran akan menjadi satu daerah yang boleh kita banggakan. hukum secara dari putusan maaf putusan sekian sahaja daripada saya Alfie bin Nabi Ahli wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.